السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Tsamin muka surat 38 baris 15 daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, dan sebab dinamakan ma'nawiyah kerana ia dibangsakan kepada makna, kerana bersifat dengan ma'nawiyah itu furuk bagi yang bersifat dengan ma'ani. Jadi sambung sikit lagi berkenaan dengan sifat ma'nawiyah, penutup dia lah. Jadi kesimpulannya kenapa dinamakan ma'nawiyah. Kalau sifat nafsi tak ada, sifat nafsiyah tak ada, tak ada sifat salbiyah tak ada. Yang adanya ma'ani ma'nawiyah. Tu. Jadi sebab apa ma'ani ma'nawiyah? Ma'ani itu ada dia ma'nawiyah. Tak ada salbiyah, tak ada nafsiyah tak ada. Maka dia kata, dan sebab dinamakan ma'nawiyah kerana ia ma'nawiyah tu dibangsakan kepada makna. Ma'nawiyah buang yah tu jadi makna lah. Makna tu apa? Makna tu lah yang kita panggil ma'ani. Ma'ani tu plural dia. Maknayani ma'ani. Bukan ma'ani sini makna maksud dia ialah makna, bukan. Maksud dia ialah sifat yang ada. Dia panggil makna. Dua sifat yang ada maknayani. Tiga dan ke atas sifat yang ada ma'ani. Itu Jadi dibangsakan, dinisbahkan kepada sifat ma'ani, dia panggil ma'nawiyah. Contoh keadaan Allah yang bersifat berkuasa, jadi dinisbahkan kepada sifat berkuasa, dipanggil kaunuhu qadiran. Sabit sifat kaunuhu qadiran, hak maknawiyah tu mesti ada kudrat dulu, mesti ada berkuasa dulu, baru kita kata Allah subhanahu wa ta'ala itu kaunuhu qadiran. Gitu. Maka dia kata lagi, kerana bersifat dengan ma'nawiyah itu furuk cabang bagi yang bersifat dengan ma'ani. Furuk ni cabang, mana ma'ani ni dia jadikan dia sebagai usul, asal. Dia asal dengan furuk ni senang saja. Contoh agama tu usul. Bukan. Contoh kita kata ilmu tauhid tu usul. Cabang dia ada 3, ketuhanan, kenabian, sam'iyat. 3 tu.
Lepas tu ketuhanan furuk pecah pula pada 20 sifat. Begitu lah. Jadi usul ni atas, furuk ni bawah. Jadi nak hasilnya, nak panggilnya ma'nawiyah ni mesti ada ma'ani dulu. Tak boleh kita kata ada ma'ani sabit ma'nawiyah tanpa ada ma'ani, tak boleh Ini ma'ani yang kita bahas adalah sifat 20 bukan ma'nawiyah. Ini ma'nawiyah yang kita bahas adalah sifat 20, bukannya ma'nawiyah yang ijma' ulama tu, bukan. Ma'nawiyah yang ijma' ulama, Allah berkuasa, berkehendak, mengetahui tu, tu ijma' ulama, tak ada khilaf. Ni yang tak ada, yang khilaf ni sifat 20 ma'nawiyah yang khilaf ulama ni sabit ke tidak menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabit di sini bermaksud kena kira ke tak sebahagian daripada perkara yang wajib dipelajari ataupun tidak. Tu. Dan lagi kerana bahawasanya sifat ma'ani itu terlebih nyata daripada sifat ma'nawiyah. Sebab apa nyata daripada ma'nawiyah? Kerana maujud, yakni kerana sifat ma'ani itu ada. Macam kita sifat ma'ani kita hijau, biru, merah, masam, masin, pahit, panas, sejuk, kasar, lembut. Itu sifat ma'ani makhluk. Ataupun dia panggil sebagai Arab. Sifat itulah, sifat baharu. Sebab itu sifat ma'ani lebih nyata daripada ma'nawiyah. Dan sifat ma'nawiyah tu sabit. Sabit ni maksud dia apa? Sungguh. Sabit ni makna sungguh. Jadi sifat ma'nawiyah ni bukan ada, dia sungguh. Maksud dia gitu. Sifat ma'ani dia ada lagi sungguh. Sungguh ni makna faham di kepala otak. Dia tak ada di luaran ni, tapi kita faham di kepala otak, dia panggil sungguh. Contoh laju. Dia laju tak boleh dengar laju. Tak boleh tengok laju. Tengok tu benda yang laju laju tu tak tengok. Macam kipas ni pusing laju, kipas yang kita tengok, laju tu kita tak tengok. Tak ada. Boleh rasa laju, tak boleh rasa. Boleh kecak laju, tak boleh kecak. Boleh sentuh laju, tak boleh sentuh. Yang sentuh kipas. Maka di situlah kita kata dia tu sungguh. Beza dengan ada. Bila kata benda tu ada, makna di luar akal ataupun di luaran ni kita boleh tengok, atau kita boleh pegang, atau kita boleh kecap, atau kita boleh dengar, kita boleh lihat. Tu ada. Bila kata ada, fahamlah dalam kepala otak kita benda tu dia panggil ada lagi sungguh. Jadi setiap benda ada mesti sungguh. Tidak semua benda sungguh itu ada. Itu kaedah dia. Jadi sifat ma'ani lebih nyata daripada ma'nawiyah, kerana ma'ani itu ada, ma'nawiyah itu tak ada, tapi sabit, sungguh saja. Macam baju, ada tak? Ada. Keadaan yang berbaju, itu tak ada, tapi sabit sungguh. Sebab apa kita kata sungguh? Dia tu bersifat dengan keadaan berbaju, sebab dia pakai baju. Baju tu sendiri ada, sebab kita boleh pegang, kita boleh nampak, boleh tunjuk. Tapi keadaan berbaju, itu tak ada. Keadaan berbaju sungguh saja, sebab dia pakai baju. Hanya inilah atas kata orang yang menyatakan hal. Ni atas pandangan ulama yang mengatakan hal-hal tu adalah sabit lah. Lepas tu ada maknawiyah tu. Sebab tu kena wajib belajar secara tafsiri tu apa itu ma'nawiyah tu. Atas pandangan yang mengatakan ma'nawiyah ni tak ada Sebab ma'nawiyah ni ialah duduk tengah-tengah antara ada dengan tiada. Payah nak faham. Jadi al-halu muhal. Hal ni mustahil. Habis pegang hak tu untuk kita lagi selamat, lagi seronok, lagi panggil lagi cepat faham daripada hal-hal rupa hal-hal menatang apa. Kita tahu hal-hal ni sekarang keadaan gitu ni hal dalam istilah. Dia panggil setiap perkataan tu istilah lain-lain. Contoh as-salah. As-salah tu wa aqimus salah.
Salah ni bahasa banyak, bahasa dia masuk doa. Dia takkan gini, dirikanlah kamu akan doa. Oh, senang doa masuk subuh doa, habis tidur balik. Oh, doa itu. Sebab itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, istilahnya as-salah itu ialah setiap perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan cukup syarat-syarat rukun-rukunnya. Itu istilah mereka. Tu sama juga hal. Ni dari sudut bahasa makna sekarang, makna keadaan. Tapi sini bukan makna maksudnya ialah sekarang ataupun keadaan. Maksudnya ialah ia satu sifat yang antara ada dengan tiada. Tu hal. Keadaan kita berbaju, itu hal. Cuma je kita payah nak faham dia benda yang antara tak ada dan ada. Pelik. Pak segi ni hal. Sebab kita boleh nampak macam nampak pak segi, tapi tunjuk tak kena kepada pak segi, kena pada meja. Meja yang pak segi tu. Sebab apa? Sebab meja yang ada, pak segi tu tak ada, sabit je sungguh. Tu Kemudian kata muallif rahimahullahu taala. Kemudian dia kata, dan adapun atas kata orang ni bukan orang biasa, ulama lah. Orang ni ulama. Kalau bahasa Arab man, dia terjemah man tu kepada orang. Man qala haram, siapa yang berkata ini haram. Siapa yang kata tu? Ulama, bukannya kita orang-orang. Jadi bagi orang yang berkata tiada menyabitkan hal itu, yang kata hal-hal ni tak ada ni, mustahil, maka qadir, perkataan kaunuhu qadiran, padanya pada qadiran, yakni kaunuhu qadiran tu ibarat, yakni ucapan yang dapat dipahami daripada berdiri kudrat, iaitu ada kudrat pada zat. Itu dia panggil amrun i'tibari, benda yang faham. Maknawiyah ni, hal-hal ni tak ada ni. Yang dimaksudkan hal sini ni kudrat di zat Tuhan. Hak tu maknawiyah kaunuhu qadiran, bukannya hal yang kita kata dia tu satu sifat yang menambahkan kudrat di zat. Bukan. Tak payah cakap itu, payah nak faham. Satu sifat yang bernama hal, yang menambahkan ma'ani di zat Tuhan, yang menambahkan kudrat di zat Tuhan. Dah lah pakai perkataan tambak tu. Tambak tu bukan tambak sungguh ni. Ni nak bagi faham bahasa saja ni. Bukan hakikatnya tu tambak tu tergantung sifat Tuhan tu. Bahaya tu. Ni ucapan memberi faham. Dia panggil bahasa Arab diqul ibarah. Tak tahu, sempit ibarat nak cakap apa tak tahu. Hak tu lah paling dekat nak faham pun. Macam kita kata masa azali. Azali bukan ada masa. Dah kita kata masa azali. Hak tu nak bagi banding kata masa azali dengan masa bukan azali. Bukan azali ni mana ada masa. Hak azali tu tak ada masa pun. Cuma kita sebut masa ni sebab nak banding dengan benda tak ada masa. Payah nak cakap. Masa azali, masa bukan azali, dua. Dah ada masa azali, tak ada pun. Sebut saja. Nak bagi faham. Tu dia panggil dhiqul ibarah. Payah nak cakap, terpaksa cakap begitu nak bagi faham. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan muridun yakni kaunuhu muridan lah, ibarat pahaman cakapan daripada berdiri, yakni adanya iradat dengan zat, yakni iradat di zat Tuhan. Itu kaunuhu muridan. Senang ya. Iradat sifat mani, kaunuhu muridan tu iradat di zat Tuhan. Selesai. Kalau hurai ku'ha, iradat ma'ani. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan ialah satu sifat yang bernama hal yang menambahkan iradat di zat Tuhan. Payah. Lambat lah tu, dah lah panjang, payah pula. Senangnya iradat di zat, habis kaunuhu muridan. Kemudian demikianlah dikatakan hingga akhir. Dia pun malah dah kiyah dirilah sampai kalam dan kaunuhu mutakalliman.
inilah. Habis sini ni akhir yang wajib aini. Wajib ni ada dua, wajib aini, wajib kifai. Wajib aini itu fardu ain itulah. Wajib kifai, wajib fardu kifayah. Jadi dia kata sampai takat ni lah, sampai takat kita bahas ma'ani ma'nawiyah ni, sampai sinilah dia kata wajib aini, wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan tafsil sifat yang wajib bagi Tuhan kita. Sampai mana? Sampai kaunuhu mutakalliman, atas pandangan yang mengatakan ada maknawiyah yang hal ni, atas pandangan yang kata tak ada hal-hal, maka sampai kalam. Selesai. Tu. Sampai mana? Sampai kalam. Doa yang kata sampai kalam ni tak sabit maknawiyah ke? Sabit, cuma tak ada sabit hal gitu je. Bukan dia nafi maknawiyah. Menafi maknawiyah ada dua pasien. Nafi maknawiyah yang ijma' ulama, tu kafir. Menafikan Allah berkuasa, menafikan Allah berkehendak, menafikan Allah berkata-kata, itu kafir kerana Quran sebut. Yang kedua, menafikan maknawiyah dengan makna kudrat di zat Tuhan. Dia menafikan maknawiyah itu hal iaitu satu sifat hal yang menambahkan kudrat di zat, satu sifat yang menambahkan iradat di zat. Hak tu tak kafir, hak tu khilaf. Hak tu tak apa tu. Atas pandangan mu'tamad tak sabit maknawiyah hak tu. Hal-hal tak ada. Tu. Maka ialah daripada bahagi yang pertama, maka ialah sifat hak wajib bagi Allah ni. Wajib sini akal lah, mana kita mesti terima. Akal kita tak boleh tak terima, mesti terima. Bukan kita wajibkan akal terima, bukan. Wajibkan tu dengan wajib lain. Tu. Kalau bagi bahasa Arab tu aujaba dengan wajaba lain. Aujaba ni mutaaddi, dia mesti ada sesuatu jadi mangsa. Mewajibkan itu aujaba. Aujaba yujibu ijaban wa huwa mujibun. Allah Ta'ala mujibun. Allah Ta'ala yang mewajibkan. Siapa yang diwajibkan? Mujaban kita. Tapi kalau wajaba yajibu wujuban, tu wajib, tak ada pemangsa. Wajib tu hak wajib. Apa yang wajib sini? Mesti diakal terima. Akal tu mesti terima, mesti tu wajib. Bukannya akal mewajibkan sesuatu untuk kita terima. Allah tu bersifat sekian-sekian, bukan. Jadi akal ni mesti terima. Siapa-siapa tak kisah dia kafir ke, dia beriman ke, kalau dia tu tidak menolak kebenaran, dia akan terima, mesti terima kata Tuhan ini mesti sifat sekian. Jadi kita sudah habis pusingan yang pertama bagi sifat ketuhanan. Dia ada 6 pusingan. Ni muka surat 38 baru satu pusingan habis. Pusingan kedua lagi akan datang mustahil pula, sifat mustahil. Dia basuh pula. Lawan bagi wujud tiada. Tu dia bahas tiada, dia bahas baru, dia bahas fana binasa dan sebagainya, sampailah bisu. Sebab apa nak kena bahas mustahil sedangkan wajib kita faham dah? Sebab al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Itu kata Imam Asy-Syarqawi dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala al-Hudhudi rahimahullahu ta'ala. Al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Jahil dalam bab ni bahaya cukup besar. Maka dia tu ulang-ulang lah untuk menguatkan lagi. Tu. Pusingan pertama tu wajib. Pusingan kedua hak mustahil. Pusingan ketiga dalil. Habis pusingan ketiga ni, masuk pusingan keempat, kenabian, iaitu sifat-sifat Rasul yang wajib. Habis hak sifat Rasul hak wajib, masuk pusingan kelima, sifat Rasul hak mustahil, masuk pusingan keenam, sifat Rasul dalil bagi sifat-sifat Rasul. Kemudian pusingan ke-8, ke-7 berkenaan dengan sam'iyat, berkenaan dengan syurga, neraka, malaikat, apa semua tu. Ini cerita habis lah. Akhir sekali
bab syahadah. Bahas pula, ambil balik kesimpulan la ilaha illallah tu apa dia, Muhammadur Rasulullah apa dia, bahas pula. Dia cuci hati dah. 3 kali basuhan. Basuhan pertama hak wajib pada akal, basuhan kedua mustahil pada akal, basuhan ketiga dalil. Gitu. Itu jugalah untuk kenabian. Dan akhir sekali kesimpulan dia ulang lagi. Bini Tuhan mustahil. Ada tak bini Tuhan? Tak ada. Sungguh tak? Sungguh pun tidak. Sebab bila kita tapi sungguh dia tu. Laju tu tak ada tak? Tak ada. Tapi sungguh. Yang bini Tuhan ni tak ada dan tak sungguh. Memang tak wujud langsung. Tu Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu mustahil tu lawan 20 sifat yang tersebut itu, iaitu 20 sifat hak wajib dulu tu. Maka makna mustahil dia ulang balik, padahal dulu dah sebut dah, dia ulang balik supaya kita kuat. Maka makna mustahil itu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tiada terupa. Tiada terupa sini makna tiada terbenar, akal tak terima. Pada akal wujudnya, wujud sesuatu tu, padanya pada akal. Ulang balik padanya tu tak ada tak apa tu. Tambah tu. Yakni wajib kita nafikan lawan 20 sifat yang wajib itu satu-satu atas jalan tafsil, atas jalan terperinci. Bukan main secara borong, secara umum. Secara umum pun ada juga wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan mustahil Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan. Hak tu ijmali, hak tu umum, bukannya khusus, bukan tafsil. Hak ni tafsil terperinci seko-seko. Hak tu wajib, wajib dia kata, bukan sunat, bukan makruh, bukan harus, wajib. Bila kata wajib ni makna kalau tak ada dosa lah. Silat hari bulan kafir, silat etikot kafir, habis cerita. Bila kafir murtad, bila murtad hilang pahala, bila hilang pahala syahadah semula start pada kosong. Tu ayo. Kalau akidah bahaya gitu. Kalau beka tak apa, tak semayang, dosa, pas taubat lesat, dapat pahala lagi. Hak dosa hak lama-lama tu, dosa pula, pahala hak lama-lama tu kekal itu. Cuma duk tolak dengan pahala dengan dosa semayang tu, pas dia taubat, masih kekal pahala yang ada. Lepas tu tambah balik. Tapi kalau murtad, kosong balik. Penat-penat kumpul duit 400 juta, tiba-tiba kosong. Kena apa? Kena scammer. Habis. Penat-penat setahun 400 juta kumpul, kosong. Habis. Kemudian maka jika engkau kata, maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang dahulu, lazimlah mustahil lawannya, lawan bagi sifat dahulu yang kekurangan. Maka kerana apa disebut lagi? Beda apa sebut ni? Dia akan sebut Allah Ta'ala mustahil tak ada, Allah Ta'ala mustahil baharu, Allah Ta'ala mustahil binasa, Allah Ta'ala mustahil sama makhluk, Allah Ta'ala mustahil berbilang, sampailah Allah Ta'ala mustahil bisu. Apa beda? Jawabnya bahwasanya yang dituntut pada ilmu ini, ilmu usuluddin ni, menyabitkan segala aqaid, segala akidah-akidah atas jalan tafsir, jalan terperinci, satu-satu, seko-seko, bagi faham sungguh. Jadi walaupun kita dah belajar sifat wajib, boleh jadi dah tak faham sungguh lagi, boleh jadi tak faham sungguh lagi. Faham sikit itu tapi tak faham sungguh, tak faham cerak lagi. Bila cerak? Bila mengaji hak mustahil. Tu contohnya dia kata saya lelaki, tak faham lagi. Apa? Sebab boleh jadi lelaki pondan. Boleh jadi lelaki tu sebahagian lelaki, sebahagian perempuan, dia panggil khuntha. Lagu mana? Aku ni lelaki, tidak khuntha, tidak perempuan. Jelas dah, yakin kata dia ni betul-betul lelaki. Nak kata perempuan tidak, khuntha tidak, sebab dia kata tidak. Sama juga ni, Allahu hayyun la yamut, Allah itu hidup tidak mati. Apa Allah Ta'ala nak ulang lagi?
kalau tak ada faedah. Faham kata Allahu hayyun, Allah hidup, selesai. Kenapa nak la yamut, Allah tak mati lagi? Saya lelaki bukan perempuan, bukan khunsa. Apa faedah dia? Faedah dia untuk yakin. Faedah dia untuk kuatkan kenyataan apa yang kita sebut sebelumnya. Jadi untuk kuatkan kenyataan Allah wajib bersifat wujud kita baqa tu, mengaji hak mustahil supaya kuat lagi. Maka dia pun kata, sebab besar tersalah orang yang jahil pada ilmu ini daripada tersalah jahil dengan segala ilmu yang lainnya, seperti ilmu fiqh. Sebab besar tersalah, besar ni besar dosa kalau tersalah bab akidah banding tersalah ilmu lain. Contohnya ilmu fiqh. Ilmu fiqh kalau silap tak sah, dikira tak semayang. Tak semayang dosa lah. Besar tak? Besar dosa. Tapi kalau salah i'tiqad, dosa dia besar tak? Besar lagi lah. Tu. I'tiqad tak kafir tapi fasik, sebab dia i'tiqad macam qadariyah. Dia kata pisau beri bekah dengan sebab kudrat, kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada pisau. Fasik. Benda pisau boleh fasik dah, sebab i'tiqad tak betul. Dia i'tiqad ni 24 jam, start bangun tidur sampai tidur semula, i'tiqad tu sentiasa berjalan. Dia i'tiqad kata hamba beri bekah dengan kudrat yang Allah beri, fasik, dosa besar, dosa besar, besar lagi daripada tinggal mayang. Besar lagi daripada tinggal puasa, besar lagi daripada tinggal umrah haji bagi yang mampu. Jadi kita waktu kita ada anak tu, kita suruh anak sembahyang, mayang, akidah je nak. Tu mayang pas mayang akidah tak belajar pun. Akidah tak mengajar pun. Duk mayang pas mayang tak salah, maknanya nak kata mayang tu kita utama, akidah letak mana. Lah kali akidah jadi ikut lain, mayang akidah ikut lain, habis cerita. Tu dia akidah ni nombor 1. Ni tak payah akidah ni, tapi masalahnya yang jadi tak payah tu leceh. Yang tak payah tu orang ambil ringan. Orang sepatutnya akidah hak ringan ni, hak leceh, hak senang ni. Tak leceh mana? Senang lah, mudah. Tapi hak mudah ni lah selalu dipandang lekeh sampai jadi fasik. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana jahil pada ilmu barang yang wajib bagi Allah dan mustahil atasnya Allah itu kufur. Dan jahil, yakni sedangkan jahil pada ilmu fiqh tu maksiat. Soalannya, kafir tu tak maksiat ke? Jadi maksiat tu apa? Maksiat tu benda yang kita langgar perintah Tuhan, maksiat lah. Jadi kafir tu tak langgar perintah Tuhan, kalau ke mana? Langgar juga. Cuma dia panggil bila kafir ni istilah dia guna kufur. Orang yang tidak masuk Islam ni ataupun yang menyebabkan keluar Islam ni, orang tak panggil maksiat, dia panggil istilah kufur. Sedangkan kufur tu maksiat juga. Tapi kalau dalam bab fiqh kita tak panggil kufur, sebab kalau dia tak sembahyang tak kafir, dia panggil maksiat lah. Jadi maksiat dengan kufur mana tinggi lagi? Kufur. Cuma kufur tu maksiat juga. Cuma bila dia tu keluar Islam dan ataupun dia bukan Islam, dia panggil kufur tu dosa lebih tinggi daripada maksiat biasa. Dia maksiat yang luar biasa, kufur. Supaya orang jelas lalu maksiat mana ni? Maksiat fiqh. Kalau orang kata maksiat ni, orang tak keliru, sebab maksiat ni memang kufur bab ibadat masalah, bukannya bab i'tiqad. Kalau bab i'tiqad berkaitan dengan kufur iman tu ya. Tu. Ada hal maksiat, ada mana i'tiqad yang salah yang tak sampai kufur. Tu maksiat, tak kafir. Macam Mu'tazilah. Dia kata sifat ma'ani Allah tak ada. Tu asik. Tak kafir. Jadi i'tiqad itu i'tiqad yang maksiat. Lepas tu dia kata, kalau orang tidak mengetahui, jahil pada perkara yang wajib pada Allah, dia kata Allah tak ada. Dia kata Allah tak ada. Allah tidak, Allah tu baharu, Allah tu berbilang. Kafir tak? Kafir. Maksiat juga. Cuma kafir tu lebih utama untuk dia, status dia, daripada maksiat. Tu.
Maka kerana inilah disebutkan yang mustahil. Noktah. Sebab apa? Sebab ilmu akidah ni boleh bawa pada kafir kalau silap. Maka sebab itulah dia sebut hak mustahil. Supaya hak wajib kita pegang tu gagah elok, tidak goyah sikit abu. Tu. Maka jikalau tiada, maka adalah orang yang menyebutkan yang mustahil bagi Allah sehingga kurang adab serta Tuhan. Dia kata jikalau tiada, yakni kalau para ulama tak sebut, kalau para ulama tak sebut sifat hak mustahil ni, maka adalah orang yang menyebutkan yang mustahil bagi Allah sehingga kurang adab serta Tuhan. Seperti umpama jikalau berkata seorang bagi raja, tiada engkau kuda dan bukan engkau itu himar, dan tiada engkau a'ma, yakni buta, dan tuli hingga akhir. Dia kata gini, kalau kita tak mengaji sifat mustahil, boleh jadi orang sebut sifat mustahil bagi Allah tu sekira-kira sampai tahap dia tu kurang adab dengan Allah Ta'ala dari sudut cakapan. Contoh dia kata Allah Ta'ala itu tak buta. Memang betul lah tu. Memang betul. Dia tak kata Allah buta kafir. Dia tak kata Allah Ta'ala, dia kata Allah, dia tak kata Allah Ta'ala buta, dia kata Allah Ta'ala tidak buta. Dia kata Allah Ta'ala tidak buta. Dia utamakan penafian sifat mustahil berbanding hak wajib. Dari sudut nisbah relatif betul, tapi cakapan adab tak beradab dia panggil. Tu. Tak salah tapi tak beradab. Allah ni cipta babi. Betul lah Allah cipta babi, takkan orang lain pula, tapi cakapan adab habis. Jadi kita dengan Allah Ta'ala pun ada cakapan adab dia. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak tuli, Allah Ta'ala itu tidak bisu, tanpa kita sebut hak sebelumnya, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat, jadi seolah-olah kita cukup kurang adab dengan Tuhan tu. Macam dia kata tadi, kalau orang kata pada raja, kamu ni bukan kuda, cakap dengan raja gitu. Ku ajar tak ku ajar? Ku ajar lah. Apa cerita kaitan kuda? Kamu ni bukan himar. Kamu ni bukan keldai. Kamu ni bukan anjing. Apa cerita? Apa kaitan anjing dengan raja? Aduh. Walaupun hakikatnya betul, yang disebut tu anjing tu bukan raja, raja tu bukan anjing, raja tu bukan keldai, tapi ada kurang. Tu. Itu patutnya jumpa raja puji. Patutnya jumpa raja beri hadiah dan sebagainya. Ni jumpa raja cakap gitu, kurang ada lah, tapi tak salah. Tu. Dia salah ni tak mestinya berdosa, tapi salah ni kadang-kadang tak salah ni tak semestinya dosa, tapi kadang-kadang tak salah ni boleh bawa pada kurang sesuatu. Kalau dalam bab fiqh ada benda yang tak dosa tapi jatuh maruah, kurang. Contohnya ialah dia cium isteri depan orang, itu jatuh maruah tapi tak haram. Itu. Berapa ramai orang yang buat kahwin, orang muda kahwin walimah Barang kat nikah tu, gambar sesi fotografi, lepas tu ciumlah kawan tu dengan kawan tu, jatuh maruah tapi tak haram. Tu. Jatuh maruah orang soleh panggil. Maknanya orang soleh tak buat begitu, tapi kalau dia buat begitu, orang tak panggil dia orang soleh, tapi tak haram. Tu. Orang nak cerita, tu kena mengaji suku lah pula. Apa benda yang jatuh maruah tu? Tu kena belajar. Bukan ni tak haram. Dah tak haram bagus ke tak? Tu lain cerita. Bagus ke tak dengan tak haram lain. Tak haram tu nisbah dosa tak dosa. Bagus ke tak nisbah afdal ke tidak. Cuma contoh kita kata, kita mari masjid awal tapi duduk di saf belakang sekali, tak dosa, tapi afdal tak afdal. Mari awal dah, lepas tu dosa depan, dosa belakang kali, tak afdal, tak bagus ya. Mari masjid awal, mari masjid tapi mayang seorang, padahal boleh jemaah. Macam mana? Haram tak? Tak haram, tapi bagus tak? Tak bagus. Gitu lah.
Jadi setiap benda yang tidak bagus ataupun tidak salah tu tak mesti dosa, tapi ada kala dosa, ada kalanya tak dosa tapi jatuh maruah, kurang adab dan sebagainya. Ni hak Tuhan. Sama juga. Hingga akhir sifat habis. Keniscaya, kalau orang cakap itu adalah yang demikian itu perkataan yang menyabitkan dendam dan marah. Dia macam marah ke raja tu. Mu ni bukan keldah. Orang cakap itu. Seolah-olah ada benda yang tak puas hati. Kalau dia cakap Allah Ta'ala ni bukannya lemah. Dah kenapa? Berkaitan lemah tu. Cakap puji Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala maha kuasa ke atas sesuatu perkara yang mungkin. Allah Ta'ala maha mendengar segala perkara-perkara yang mawjudat. Maka oleh itu kabulkanlah permintaanku wahai Allah Ta'ala. Gitu. Tu puji hak tu. Kalau nak puji juga dengan kata Allah Ta'ala tidak tuli, sebut sebelumnya tu Allah Ta'ala maha mendengar dulu. Ini boh lalu Allah Ta'ala tak tuli. Macam nak sangat dia punya doa tu makbul. Tu dah kali tak makbul juga gitu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan sebenarnya bagi orang yang mensifatkan Allah Ta'ala itu disiksa yang amat pedih padanya pada seorang. Yakni kalau dia mensifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat-sifat hak tadi itu, menunjukkan marah pada Allah Ta'ala, menunjukkan dendam dengan dia mensifatkan Allah dengan penafian hak mustahil. Walaupun penafian hak mustahil betul, tapi nisbah adab kurang. Macam marah ke Tuhan ni haram. Dia tak ada adab ni ada dua. Pertamanya tak dosa, yang kedua dosa. Contoh tak ada adab yang tak dosanya, contohnya ialah contoh dia mengaji gitar. Dalam mengaji gitar tu mifun, tu tak dosa, tapi tak ada adab lah. Yang tak ada adab yang dosanya ialah macam mana? Contohnya ialah contoh apa tak ada adab dan berdosa. Contoh cakap kasar pada mokpok, tak ada adab tak? Tak ada adab, dosa. Angkat Quran dalam keadaan berhadas, tak ada adab, dosa. Tu contoh dosa yang tak beradab. Jadi ada tak beradab ni ada dua. Pertama hak tak dosa, yang kedua dosa. Yang tak dosa tu kurang berkat tu ya. Hak dosa bukan tak kurang berkat, dapat dosa pula kurang pahala. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana itulah kebanyakan ulama tiada disebutkan dengan tafsil dengan satu-satu, tetapi dipada akan yang mustahil itu dengan kata hak mustahil itu dan lawan bagi wajib 20 pula. 20 pula itu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia dengan 20 tu. Sebab beradab dengan Tuhannya, Tuhan segala ulama tadi. Jadi para ulama bila nak bahas sifat mustahil, dia tak boleh direct Allah Ta'ala mustahil tiada dah. Dia cakap berhalu sikit. Dia cakap Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat 20 yang tadi, dan lawannya 20 pula. Apa yang 20 tu? Apa yang lawan wajib? Mustahil. Yang mustahil Allah bersifat dengan dia. Tu dia cakap hati dulu. Dia tak boleh lalu Allah tiada dah. Allah tiada itu mustahil dah. Dia cakap ijmali dulu, muqaddimah dulu berkenaan dengan sifat yang akan dihurai ni, sifat yang tak layak di Tuhan. Dia kata Allah Ta'ala bersifat dengan 20 sifat yang wajib. Maka bila bersifat dengan sifat yang wajib 20 ni, maka adalah lawan 20 ni. Yang mana lawan 20 ni mustahil Allah bersifat dengan dia. Baru dia sebut satu-satu. Pertama Adam tiada, kedua baharu. Dia sebut. Dia tak sebut lalu tiada Tuhan, baru Tuhan, binasa Tuhan. Tu cakapan tidak ada lah. Cakapan tidak ada. Dan kalau etikot kafir lah tu. Tuhan tiada, habis kafir, selesai. Dia tak etikot Tuhan tiada, tapi sebut Tuhan tiada direct itu, tak ada adab, walaupun betul. Contoh dia kata Al-Quran
Al-Quran makhluk. Tapi dalam hati i'tiqad kata memang Al-Quran tu baru, sifat kalam Tuhan pada zat itu qadim, tapi tu perkataan yang haram kerana kata Al-Quran baru di depan orang awam. Betul tak Quran baru? Betul, nisbah dia tu belajar tu lah. Tapi nak cakap lebih kurang tak boleh, hukum dia haram kerana memberi waham pada orang sifat kalam Allah yang di zat itu baru juga. Tu. Jadi kalau dia cakap Al-Quran itu baru dalam keadaan dia i'tiqad kalam Allah yang di zat Tuhan baru, kafir. Sama juga ni, Allah tiada. Apa tu maksud dia? Dia i'tiqad semua Allah tiada, kafir. Allah tiada, apa dia tu? Nak kata sifat mustahil, Allah Ta'ala ni mesti tidak tiada. Tapi dia secara sebut direct lalu, tu tak ada adab. Tu tak ada adab dengan Tuhan. Habis. Kemudian kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, atas jalan tafsir mana tadi? Maka setengah ulama disebutkan atas jalan tafsir kerana adalah wajib kita palingkan dan kita halalkan. Jadi dua tariqah ulama. Satu ulama yang kata sifat wajib ada 20, lawannya 20 juga. Yang 20 ni mustahil, Allah tak bersifat dengan dia tanpa dia sebut sifat tu. Noktah situ je. Tariqah yang kedua, jalanan ulama yang kedua, dia sebut juga tiada, baharu apa semua ni, sebut ni ada maslahah dia, iaitu supaya kita elokkan seseorang mukallaf i'tiqad sedemikian. Itu tujuan dia. Kalau tak ada tujuan tu, dia tak akan sebut juga. Itu cara ulama. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.